Dan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Richard Riyad Anak Jaim Serian. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan nombor 7. Sila Menteri Komunikasi dan Multimedia Tuan Timbalan menjawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya mohon untuk menjawab pertanyaan YB Serian bersekali dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh YB Bentong nombor soalan 7 pada 2 November 2022. Kerajaan komited dalam memastikan jalur lebar menyeluruh di seluruh negara termasuk di kawasan pendalaman di negeri Sarawak di bawah Plan Jalinan Digital Negara ataupun Jendela. Fasa 1 inisiatif yang telah dan sedang dijalankan di Sarawak dan Parlimen Serian serta Parlimen Bentong setakat suku kedua 2022 adalah seperti berikut. Serian Tapak Menara Baru Perancangan 25 siap 2. Naik taraf stesen pemancar Perancangan 92 siap 83. Permis tersedia gentian optik Serian 1267 siap 2061. Untuk Bentong Tapak Menara Baru Perancangan 23 belum ada yang siap. Naik taraf stesen pemancar 75 siap 71. Permis tersedia gentian optik Perancangan 1201 siap 1052. Kerajaan telah mempercepat penyediaan pengitaan jalur lebar melalui teknologi satelit daripada jendela fasa 2 ke fasa 1 dengan keseluruhan 523 lokasi telah siap dipasang di seluruh pendalaman negeri Sarawak yang memberi manfaat kepada penduduk kawasan pendalaman. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, peratusan liputan 4G di kawasan berpenduduk di negeri Sarawak telah meningkat kepada 82.84% pada suku kedua 2022 berbanding 73.67% sebelum pelaksanaan jendela. Manakala di Parlimen Serian dan Parlimen Bentong adalah seperti berikut. Serian sebelum jendela 54.27%. Setelah siap jendela 80.17%. Bentong 70.6%. Setelah siap 79.74%. Penambahan liputan di seluruh negara termasuk kawasan luar bandar di pendalaman akan diteruskan melalui Pelan Jendela Fasal 2 2023 hingga 2025. Semua inisiatif ini melibatkan peruntukan kerajaan melalui program pemberian perkhidmatan sejagat ataupun USB Fund dan pelaburan menurut komersial oleh syarikat pemberi perkhidmatan melebihi 4 bilion di negeri Sarawak. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2.12 bilion telah siap dilaksana manakala baki 1.9 bilion lagi dalam peringkat pelaksanaan. Selain pembelaan menara-menara telekomunikasi melalui pelaksanaan projek Pelan Jendela dan Satelit, pihak kerajaan turut melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan point of presence. Secara khususnya, projek POP fasa 1 akan melibatkan 630 lokasi dan fasa 2 pula melibatkan 3,693 lokasi berhampiran sekolah di kawasan luar bandar di seluruh negara. Manakala jumlah POP secara khusus di Sarawak adalah sebanyak 741 dan daripada jumlah tersebut pula 5 kawasan berhampiran sekolah di luar bandar di Parlimen Serian dan 1 kawasan di Parlimen Bentong akan terlibat dengan pelaksanaan POP fasa 1. Manakala bagi fasa 2 pula 31 Parlimen Serian dan 20 Parlimen Bentong. Terima kasih. Soalan tambahan pertama sila, Serian. Timbalan Speaker, Timbalan Menteri. Jawapan cantik, jawapan elok. Tetapi on the ground payah. Betul-betul payah. Jadi jawapan itu saya tak terima. Kawasan saya sendiri, Serian. Kawasan Serian. Hanya 60 km dari Kuching. Dari ibu kota negeri Sarawak, hanya 60 km. Saya punya kampung sendiri di mana di tempat di mana saya tinggal
liputan pun tiada. Hanya Selcom saja. Jadi kita sememangnya faham di negeri Sarawak sebenarnya kerajaan negeri Sarawak telah membina ratusan menara telco. Tetapi masalahnya saya nampak menara-menara ini tidak dilengkapkan dengan alat pemancar. Jadi selagi alat pemancar tidak dibekalkan, selagi itulah masalah tiada liputan di pedalaman Sarawak tidak akan terjawab. Jadi tolong betulkan jawapan. Maaf bunyi marah. Sebab orang kampung marah. Terima kasih Serian. Sila, Kepala Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Serian. Ini untuk maklumat Yang Berhormat lah. Memang kita merancang seperti mana yang saya baca tadi. Tetapi ada cabaran untuk yang kita nak melaksanakan projek-projek tersebut. Antaranya pertukaran lokasi tapak jendela akibat daripada pertindihan lokasi dengan menara di bawah kerajaan negeri. Sebab di Malaysia ni Sarawak saja ada dia punya multimedia sendiri. Tadi kadang-kadang dia bina 4 tower, kita pun nak buat tower. Jadi kadang-kadang tu ada pertukaran lokasi. Pengambilan tanah melibatkan seperti mana dikata tadi semacam JKR juga. Kita nak kerajaan negeri, nak ambil tanah, kerajaan tempatan. Ini semua adalah proses yang melambatkan kerja-kerja kita. Satu lagi akses ke kawasan yang kita nak bina tower. Terdapat lokasi yang ada sungai, menyebabkan pencarian tapak ini memerlukan masa yang lebih panjang. Lokasi menara tanah oleh korporat dengan cadangan peletakan tapak kawasan milik badan korporat seperti ladang sawit melalui proses rundingan yang lama. Bekalan kuasa seperti bekalan elektrik dan sebagainya. Jadi untuk makluman Yang Berhormat, kita mintalah Yang Berhormat kalau boleh untuk kawasan Yang Berhormat mana yang perancangan yang belum ada lagi berjumpa dengan negeri. MC negeri kita ada negeri, kita ada MC. Yang Berhormat boleh jumpa dan kita lapor balik kepada kita. Terima kasih banyak. Okey, Kepong. Speaker Kepong. Kepong sudah diri 1 jam. Muar. Tan Sri Speaker, Muar, Tan Sri Speaker. Habis. Sila Yang Berhormat. Kepong. Soalan tambahan, Muar. Soalan tambahan Serian dah habis. Kepung, silakan Kepung. Kepong. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Tuan Speaker. Okey, minggu lalu Timbalan Menteri sendiri telah kata di Malaysia liputan 5G berada di 8 kawasan seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan sebagainya. Soalan saya, mengapa handphone saya ini yang ada fungsi 5G tidak tunjuk ada perkhidmatan 5G di Kuala Lumpur, khususnya di kawasan Kepong? Adakah Timbalan Menteri bohong? Terima kasih. Soalan tentang Sarawak. Silakan. Boleh saya? Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kita bagi tahu bukan bohong. Kita bagi tahu bahawa 8 negeri ini terlibat dengan 5G dahulu. Jadi di antaranya kita tengah bincang dengan bandaraya untuk kawasan-kawasan tertentu yang kita dapat letak pemancar. Mungkin di Kepong belum lagi. Jadi kita akan sampai ke Kepong sebab dia termasuk di kawasan Kuala Lumpur. Jadi tunggulah. Tunggu. Dan kita pun akan bagi tahu sebab masalahnya gelombang ni dia tak ada telinga. Kita tahu okey pergi Kepong, kawasan Yang Berhormat, dia tak pergi kan. Jadi sabar sekejap. Sementara kita dapatkan kebenaran daripada bandaraya dan juga pemancar-pancar untuk kita letak 5G. Terima kasih. Parlimen pun tak ada 5G. Yang Berhormat Muar, silakan. Yang Berhormat Timbalan Menteri, walaupun saya faham Yang Berhormat Timbalan Menteri mungkin berniat baik, tetapi saya rasa bukan saja bagi kerajaan ini, tapi sudah 3 kerajaan ya. Saya rasa angka-angka rasmi daripada kementerian berkenaan capaian internet adalah penipuan terbesar. Tadi kita dengar di Sarawak sudah capai 80%. Tak payah pergi ke Sarawak, angka rasmi bagi parlimen saya di Muar dah nak 100%. Tak payah pergi jauh, 30 minit saja daripada bandar pergi ke Sungai Balang, tak ada 4G pun, 3G pun sangat lemah. Bila saya terbang ke KK, mandi sungai 30 minit daripada KK. 4G pun tak ada. Internet tak ada langsung. Sebab tu apabila banyak kali, ini bukan pertama kali saya bangkitkan, berkali-kali dah tunjuk kawasannya kat mana. Buat liputan, laporan, sidang media khas. Tindakannya tidak menyeluruh. Persoalan saya ini 2 perkara. Pertama, bagaimana kerajaan mendapatkan audit berkenaan capaian internet ini supaya dia telus dan tidak ada
telco ya yang mungkin berkepentingan peribadi yang kata mereka telah letak rural internet infrastructure, tetapi penipuan terbesar kalau kawan saya di Muar tak dapat bayangkan Sabah dan Sarawak. Dan yang kedua, walaupun capaian itu ada, tetapi kadang-kadang menunjukkan bahawa anak-anak muda, mahasiswa di Borneo, lebih 50% tidak ada tablet, laptop dengan smartphone langsung untuk gunakan internet. Apakah cadangan dan solusi daripada kementerian? Terima kasih. Terima kasih. Yang Hormat. Terima kasih. Sebab tu saya katakan tadi, kalau boleh, pertama sekali, kawasan yang tak ada liputan tu, tolong kita bagi tahu kepada MC-MC negeri. Kuala Lumpur dia ada MCC negeri, tiap negeri. Okey. Yang kedua, contohnya tadi Kepung bagi tahu tentang DMB tak ada liputan. Saya nak terangkan di sini. Kita MC-MC, kita keluar duit. Kita bina menara. Kita bantu telco. Kena ingat tu. Kita keluarkan duit kerajaan, duit tuan-tuan, duit rakyat. Kita buat menara. Tapi pemancar yang nak letak kat situ, telco. Ini yang kita hadapi masalah. Di mana saya bagi tahu, terima kasih Yang Berhormat semua, bahawa kadang-kadang telco tak letak kat situ, pemancar. Dia tak tambah kekuatan pemancar. Jadi kita arahkan dia sebab kuasa MC-MC mengarah. Contoh DNB 5G. Tadi Kepung beritahu 5G tidak ada di Kepung. DNB dia mengarahkan telco. Kadang-kadang kita tak dapat kerjasama telco. Telco tak setuju. Tak setuju mungkin banyak sebabnya tak setuju. Jadi dia tak bagi kat Kuala Lumpur kawasan-kawasan yang kita arahkan. Sebab DNB pula dia tak ada kuasa mengarahkan telco. Yang ada MC-MC. Sebab yang buat 5G ni DNB. Jadi kita kena ingat. Sebab tu dalam parlimen kita bagi tahu bahawa serah balik 5G ni kepada MC-MC. Supaya kita dapat arahkan telco. Kena sign mengikut peraturan. Sebab kita ada akta memaksa telco supaya ikut cakap kita. Jadi ini pula kesalahan yang kita hadapi. Dan kalau boleh maknanya kalau kita tuan-tuan lapor, kita akan bagi tahu telco kenapa tak boleh memancar kat sini. Sini tak lain. Jadi maknanya sebab tenaga kita pun bukanlah kita dapat cek semua tempat. Jadi kita harap penduduk akan komplain dan cek tempat yang ada lain. Yang kedua, last sekali. Tuan-tuan, kita ni Yang Berhormat, kita ada teknologi. Teknologi kata kawasan tu 1 bar saja, kita boleh naik jadi 4 bar. Tapi teknologi ni kena bayar. Dan ataupun kita kena ambil duit USB fund di kawasan luar bandar. Di bandar tak boleh. Di luar bandar kita boleh ambil. Dan kalau boleh, contoh di Sarawak ke di mana, kita boleh pakai duit kerajaan negeri sebab dia ada telco sendiri. Dia ada badan, agensi multimedia dia sendiri. Jadi kita minta swasta. Yang ni kena bayar. Maknanya kita nak kuatkan kawasan tersebut, sebab kita nak pakai pemancar sendiri, kita kena bayar. Jadi kalau boleh, maknanya ahli parlimen minta bajet. Kita bayar tu. Untuk kawasan-kawasan ini. Sebab kita ada beberapa teknologi yang kita kena bayar untuk kita dapatkan liputan yang terbaik. Ini kena tambah duit sikit. Terima kasih, Ahmad. Terima kasih.